Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada sesi kali ini cikgu akan share sikit berkenaan dengan bagaimana kita nak bangunkan sistem pintu ayunan automatik. Okey, seperti mana yang kamu lihat pada gambar rajah yang cikgu bagi. Okey, sistem ini berfungsi di mana pintu yang biasa kita lihat tapi dia terbuka dan tutup secara automatik. Biasanya dia sangat membantulah kalau lihat pada gambar rajah ni, kalau melibatkan golongan OKU yang menggunakan kursi roda untuk akses masuk ke dalam suatu bangunan, maka dia perlu pada sistem ini untuk memudahkan dia bergerak. Jadi apabila dia menekan saja butang ini, maka pintu tersebut akan terbuka secara automatik lah. Tapi untuk sesi kali ini, cikgu akan share sikit bagaimana kita nak bangunkan pintu ini secara automatik dengan menggunakan sensor. Okey, apa yang kamu lihat di sini, ini adalah salah satu contoh produk yang telah dihasilkan, yang telah ada di pasaran sekarang ni. Bagaimana sistem ini beroperasi ya? Okey, kalau kita lihat di sini, okey, seorang akan menyentuh pada sensor tersebut, dan seterusnya pintu tersebut secara automatik akan terbuka. Okey, apabila dia keluar, okey, pintu tersebut secara automatik akan tutup lah. Okey, di sini salah contoh yang kita akan bangunkan, di mana apa yang kita akan bangunkan, kita akan letakkan satu sensor. Kita guna sensor ultrasonik untuk mengesan jarak sesuatu objek yang berada di depan pintu. Automatik pintu tersebut akan terbuka lah. Okey, seterusnya okey, bagaimana sistem ini berfungsi? Okey, berikut adalah komponen asas yang kita akan gunakan, di mana yang pertama sekali adalah kita akan menggunakan ultrasonik sebagai sensor yang mengesan sesuatu objek, dan dia akan menghantar isyarat kepada microcontroller kita, dan microcontroller akan menghantar isyarat kepada servo. Okey, sebenarnya sistem yang cikgu terangkan ini lebih kurang pada sistem yang kita bina sebelum ini. Pada sesi video yang sebelum ni, sistem yang sama yang kita akan gunakan, cuma dari segi jenis produk je yang berbeza, di mana servo ni, kalau dalam sistem ni, servo akan mengarahkan pintu ini sama ada ia terbuka ataupun pintu ini ia akan tutup lah. Okey, seterusnya ini adalah gambar rajah blok bagi sistem pintu ayunan automatik. Okey, di mana di sini cikgu pecahkan kepada tiga, di mana yang pertama adalah input, proses dan output. Di mana dalam skop input, okey, ultrasonic sound akan menerima isyarat jarak yang telah kita tetapkan, di mana isyarat tersebut akan dihantar kepada microcontroller, dan microcontroller akan menghantar isyarat kepada servo, di mana servo akan menentukan sama ada pintu tersebut buka dan tutup secara automatik lah. Okey, seterusnya di sini adalah gambar rajah aliran kawalan sistem pintu ayunan automatik. Okey, mula di mana pendera ultrasonik diaktifkan dan isyarat diterima. Okey, isyarat di sini cikgu ubah sikit, jarak yang diterima oleh ultrasonik kurang daripada 10 cm, maka kalau di sini cikgu setkan, kalau kurang daripada 10 cm maka pintu akan terbuka secara automatik. Tetapi kalau jarak tu lebih daripada 10 cm, pintu tu tidak akan terbuka lah. Okey, sekiranya objek tersebut berada dalam lingkungan kurang daripada 10 cm, maka pintu tersebut masih lagi dibuka. Okey, ini nak memberi ruang kepada objek tersebut untuk melepasi pintu lah. Jadi seterusnya, apabila objek tersebut melepasi jarak kurang daripada 10 cm, maka secara automatiknya pintu tersebut akan ditutup. Okey, di sini adalah proses cara aliran kawalan sistem pintu ayunan automatik lah, dan sistem kawalan ini akan terus silih berganti. Okey, dia akan mula balik daripada awal dan setiap kali ada objek yang melaluinya. Okey, seterusnya berikut adalah langkah kerja yang biasa cikgu akan terangkan lah, di mana untuk membuat projek ni kita akan melalui 3 langkah berikut. Pertama, cikgu akan terangkan bagaimana kita nak memalakar secara simulasi sistem ini. Seterusnya, setelah berjaya kita membuat secara simulasi, kita akan terus membuat penyambungan sebenar di atas litar, dan kita akan masukkan kod pengaturcaraan ke dalam papan mikro penggawai ni lah. Dan setelah kita berjaya membuat
penyambungan sebenar, kita cuba hasilkan produk secara prototype. Bagaimana sistem ini beroperasi secara sempurna. Okey, apa yang kamu lihat di sini? Okey, di sini adalah secara prototype secara kasar, di mana di sini pintu. Okey, pintu ni akan terbuka secara automatik, di mana apabila dia mengesan, apabila ultrasonik kita akan letak di atas ni. Okey, ultrasonik akan mengesan jarak yang telah kita tetapkan. Kalau tadi cikgu letak 10 cm, sebenarnya jarak 10 cm ni berubah-ubah bergantung pada saiz pintu yang kamu bina. Okey, nanti cikgu akan tunjuk bagaimana kita nak tentukan jarak tersebut berdasarkan saiz pintu. Nanti cikgu akan terangkan bila kita buat produk cara prototype nantilah. Okey, seterusnya apa yang kita lihat di sini. Okey, kalau biasanya di hospital adalah sistem ni, bahagian kecemasan kan. Okey, di mana para petugas kesihatan nak menolak troli ataupun pesakit. Okey, biasanya dia akan ada satu butang untuk pintu ni terbuka secara automatik. Okey, seterusnya kita akan terus pada langkah yang pertama, kita akan membuat simulasi. Okey, seterusnya pergi kepada website tinkercad.com. Okey, kita pergi pada profile kita. Seterusnya pergi pada circuit. Okey, create new circuit. Okey, seterusnya kita keluarkan papan controller. Okey, pivot. Okey, keluarkan komponen yang kita perlukan, pertama ultrasonik. Okey, seterusnya servo. Okey, kita buat penyambungan terus. Okey, pertama sekali sambungkan terus negatif kepada ground. Dan positif kita hantar terus kepada 5 volt. Okey, seterusnya ground pada ultrasonik kita sambung pada negatif. Okey, positif ultrasonik. Okey, isyarat kita hantar terus. Okey, kalau di sini cikgu nak letak pada digital pin 13. Manakala isyarat yang kedua ultrasonik kita hantar ke digital pin 12. Okey, ground pada servo kita hantar kepada negatif. Okey, power kita hantar kepada terminal positif. Okey, segena daripada servo kita terima daripada digital pin. Kalau sini cikgu akan letak susun 11 lah. Mana-mana pin kamu boleh masukkan, tak kisah. Nanti dalam pengaturcaraan nanti kita perlu register lah pin yang telah kita gunakan. Okey, dari segi lita kita dah sempurna. Okey, seterusnya kita pergi pada kod. Okey, apa yang kamu perlu buat adalah copy saja kod yang telah kita buat pada sesi video sebelum ni. Kopikan saja kod tersebut ke dalam kod kita. Okey. Okey, pastekan saja di dalam ini. Okey, seterusnya kita perlu check balik pin. Okey, trade 13, 12. Okey, 11. Okey, pastikan kod ini betul. Seterusnya kita pergi kepada okey, tadi kita dah siapkan. Okey, sekiranya distance kurang daripada 10 cm, maka pintu akan terbuka. Sebab skala pintu yang kita secara prototype yang kita bina kecil, jadi perlu jarak yang dekat untuk pintu tu terbuka. Okey, nanti kita boleh adjust bergantung pada pintu kita, respon pintu kita tu macam mana, perlu ditambah ataupun dikurang. Okey, seterusnya servo 90 darjah, betul lah. Okey, sekiranya tidak ada objek, maka servo tu akan kembali 0 darjah. Itu maksud dia. Okey, seterusnya kita perlu buat simulasi. Tengok. Okey, kurang daripada 10, maka pintu akan terbuka. Dan seterusnya apabila objek tersebut terus melalui, pintu akan tertutup secara automatik.
Okey. Sekiranya ada objek yang melalui kurang daripada 10 pada jarak yang telah kita tetapkan, pintu akan automatik akan terbuka. Okey, secara litarnya kita dah sempurna. Okey, kita akan cuba buat secara litar sebenar di atas litar. Okey, terus. Okey, apa yang kamu lihat di sini adalah komponen yang kita akan gunakan. Okey, di sini cikgu dah print siap gambar pintu, yang di mana nanti pintu ini kita akan lekatkan pada kotak yang kita akan bina. Kita akan lekatkan pintu ini, dan pintu inilah kita akan menjadikan dia sebagai pintu automatik . Okey, nanti kita akan sambungkan secara litar dahulu. Okey, berdasarkan pada gambar rajah tu, kamu sambungkan saja. Okey, setelah kita membuat penyambungan seperti mana yang kita draw secara simulasi, kita terus pergi pada software Arduino dan terus upload kod. Okey, buka software Arduino dan kita paste saja kod di dalam software tersebut. Okey, pertama sekali pergi pada tools, pastikan board yang kita guna adalah betul. Okey, computer 7. Seterusnya kita uploadkan saja. Okey, setelah berjaya kita akan cuba. Okey, setelah berjaya kita cuba masukkan dan tengok hasil dia. Okey, ini adalah servo kita tengok respon dia. Okey, kalau kurang kalau 10 cm. Okey, pintu akan terbuka. Okey, dia masuk, keluar. Okey, berjaya. Okey, servo ultrasonic ini kita perlu keluarkan pada breadboard. Okey, jadi kamu perlu sediakan wire jumper, di mana kalau kamu tengok di sini male to female. Jadi di sini kita boleh tanggalkan. Jadi kamu tengok ini pin ni kamu masukkan ke wire. Okey, sambungkan ke female ni ke ultrasonic. Okey, jadi yang main ni sambungkan ke board kita agar litar itu terus kita boleh letak saja ultrasonic kita. Cara inilah kita boleh letak jauh . Jadi kita tak perlulah angkat sekali dengan breadboard ni . Okey, kalau lihat di sini cikgu dah buat penyambungan. Okey, cikgu dah buat penyambungan asin pada ultrasonic. Kalau tengok sini, okey, berfungsi . Okey. Seterusnya kita membuat model secara prototype. Okey, setelah cikgu membuat penyambungan secara prototype, okey, kamu lihatlah bagaimana hasilnya. Okey, di sini cikgu telah menampal gambar pintu di sebuah kotak dan cikgu letaklah tingkap ni sebagai rujukan. Okey, di atas pintu ni cikgu letakkan ultrasonic sensor untuk mengesan sebarang jarak yang telah kita set tadi. Okey, sekiranya objek berada di hadapan pintu, maka ultrasonic akan mengesan dan menghantar isyarat kepada papa microcontroller, dan papa microcontroller akan menghantar isyarat kepada kita punya servo lah untuk buka pintu atau tutup pintu. Okey, hasilnya kita tengok di sini. Okey, di sini sekiranya ultrasonic menerima isyarat, okey, pintu akan terbuka. Okey, sekiranya dia berada di luar kawasan ultrasonic, pintu automatik secara akan tertutup lah. Okey, di sinilah hasil projek boleh dijadikan sebagai idea projek pelajar, di mana pelajar cikgu percaya boleh menghasilkan projek ini dengan lebih menarik lah, di mana pelajar buatlah prototype rumah, di mana sistem yang pelajar bina adalah sistem pintu automatik seperti mana video yang cikgu tunjuk ni lah. Ini yang cikgu buat sendiri lah sebentar tadi. Okey, sekiranya pelajar ingin menambah lagi sistem projek ini, okey, pelajar boleh pergi pada playlist asas litar elektrik yang cikgu akan upload nanti. Bagaimana nak memasang lampu secara litar elektrik, pelajar boleh upgrade lah daripada sini. Okey, seterusnya, okey, apa yang kita tengok di sini, okey, idea lah yang boleh kita kembangkan daripada sistem yang sama. Contoh, ada pelajar cikgu-cikgu yang memilih lebih cenderung untuk membuat aplikasi teknologi dan memilih bidang masakan. Okey, apa kriteria yang perlu ada dalam bidang masakan, di mana pelajar perlu sertakan sekali proses pembungkusan makanan tersebut .
Okey, sebagai contoh, jika dilihat di sini, okey, ini adalah contoh pembungkusan makanan bagi sesuatu produk makanan pelajar lah. Okey, di sini cikgu ingin beri sedikit idea lah untuk kembangkan sistem ni, di mana cuba dengan menggunakan sistem ini, cuba jadikan bungkusan makanan ini boleh buka dan tutup secara automatik. Okey, dengan menggunakan sistem ni, okey, pelajar boleh ambil idea daripada video ini. Okey, dia boleh meletakkan ultrasonic sensor di mana-mana posisi yang dia rasa sesuai, dan servo diletakkan pada tepi ni, di mana sistem dia nampak menarik lah. Kalau bekas makanan dia tu terbuka secara automatik. Jadi cikgu harap ada yang pelajar akan cuba buat untuk produk ni. Okey, untuk sesi kali ni setakat itu saja perkongsian cikgu. Harap ia memberi sedikit manfaat untuk para pelajar dan cikgu untuk memberi idea kepada pelajar. Setakat itu saja perkongsian cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.